Okay, now Madam will explain how to answer question number 6 from ICAT 02. In the question, dia kasih tahu bahawa compound Y is a product of a reaction between alkene Z and chlorine in dichloromethane. Dia kata, maksudnya dia bagi sudah compound Y. Compound Y tu macam ni rupa dia. Ini compound Y. CH3, 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 CH3 dan dia ada Cl. Ini compound Y. Okey, ini diberitahu sebagai compound Y. Dia kata Y ini terbentuk apabila alkene Z. Alkene Z react dengan klorin. Jadi maksudnya dia ada alkene Z. Ini yang dia bagi. Alkene Z campur dengan klorin dalam CH2Cl2, kita akan dapat compound Y yang kita dapat ini. CH3, CH3, CH3 dan CH2Cl. Jadi soalan nombor 1 dia kata, okey, dia suruh bagi tahu, suruh suggest alkene Z ni siapa. Okey, macam mana kita nak tahu? Bila kita tengok soalan, bila kamu tengok soalan ni, when you see this question, korang boleh nampak ini. Ini. Bila ada UV ni, immediately kita kena tahu ini adalah free radical substitution. Maksudnya ini Cl ni dah masuk menggantikan satu hidrogen dalam alkene. Jadi kalau kita mau dapatkan alkene, apa kita buat ialah kita buang Cl tu ganti dengan hidrogen. Dekat sini kita masuk hidrogen. Jadi kita akan dapat alkene Z. Okay, alkene Z itu kita salin balik. CH3, CH3. Sini ada CH3. Okay, dekat sini CH2 kan. CH2 lepas tu ada Cl sini, betul? Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita buang Cl ni. Ni Cl ni kita buang. Dan kita masukkan satu hidrogen. Jadi hidrogen yang dua ini akan jadi CH3. Jadi inilah dia alkene Z itu. Okey. Ataupun ini kita panggil, kita kenali dia sebagai neopentane. Itulah dia alkene Z. Alkene Z neopentane. Soalan nombor B. Soalan B pula dia kata write a complete chemical equation. Okey, jadi soalan B dia mahu kita tulis complete chemical equation di antara dia kata write a complete chemical equation for formation of compound Y from Z. Jadi kita buatlah Z kita tadi. Kalau dia nak equation, kita kena tulis penuh-penuh. Okay, mari kita tukar warna pen ya. Astaghfirullahalazim. Okay, jadi kita tukar penuh-penuh. Kita tukar warna pen. Dia mudah pakai pen ni. Okay. Kita tukar warna pen ya. Apa Madam ambil warna yang baru? Okey. Kita padam balik semula. Okey, dan kita tulis. Okey, CH3 ini adalah alkene Z. Ini alkene Z kan? Okey, CH3 bertindak balas dengan Cl2. Macam mana tahu Cl? Sebab dekat sini dia Cl. Ni nah. Ni kan yang masuk ni Cl. So kalau yang masuk tu Cl, maka dekat sini akan jadi Cl2. Dan jangan lupa dia ada CH2, Cl2 dan sini ada UV. Dan barulah kita tulis dia punya produk CH3, 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 CH2 dan Cl. Okey, ini adalah alkene Z dan ini adalah compound Y. Okey, compound Y ni kalau disuruh bagi nama, okey, nama dia tu dia nama dia macam inilah. Ini adalah rantai panjang dia. Rantai panjang dia ada 3 karbon, maka dia adalah propane. Propane kan. Lepas tu dia ada 2 methyl. So ini karbon nombor 1, ni karbon nombor 2, ni karbon nombor 3. So pada karbon 2 ada propane, pada karbon 1 ada kloro. So nama dia 1 kloro
Sorry, tak muat. Kalau kamu disuruh bagi nama lah, yang dalam soalan ni madam tak suruh bagi nama. Kalau disuruh bagi nama dia akan jadi 1 kloro. Okey, nama dia 1 kloro. 1 kloro, lepas tu 2 dimetyl propane. Okay. Ini nama dia. Right. Okay, this is the name. In case kamu disuruh bagi nama, inilah nama dia. Tapi dia tak suruh bagi nama kan? Okay, so selamat. Okay, soalan number C. Soalan C pula dia kata, by using appropriate chemical equation that includes the reaction, intermediate and arrow. Okay. Bila dia ada guna perkataan reaction, intermediate dan arrow, maksudnya dia nak kamu tunjukkan siapakah reaction intermediate dalam tindak balas ni. So dalam tindak balas ni korang tahu kan, bila ada UV ni, ada UV, maksudnya dia adalah free radical substitution. Jadi dia punya reaction intermediate ataupun perantaraan tindak balas dia adalah free radical. Ni free radical lah. Free radical tu yang apa, yang ada titik tu. Ni semua ni lah. Ni free radical tau. Okay, so bila dia suruh buat bila dia suruh tunjuk yang ada arrow dengan ada reaction intermediate, maksudnya dia suruh korang buat mechanism. Okay, jadi bila buat mechanism dia adalah untuk free radical substitution. Ni free radical substitution. Jadi kalau free radical substitution dia ada 3 step lah kan. So step 1. Okay, step 1 adalah initiation. Initiation tu ialah apabila klorin mana ada 2 ni. Bila klorin dengan kehadiran UV, bila ada UV kat sini ataupun klorin dalam klorin dalam CH2Cl2 dan sini ada UV. Mesti ada UV, kemudian mesti tunjukkan arrow. Arrow satu pergi sini, dia mesti half arrow, okey. Arrow tu mesti separuh, jangan salah. Dan dia akan jadi Cl dot dan Cl dot. Ini dalam initiation step 1. Bila dah ada initiation, dia jadi step 2. Step 2 kita panggil step propagation. Dalam propagation, dia adalah apabila free radical menghasilkan lebih banyak free radical. Maksudnya, satu free radical ni, Cl ni, dia akan menghentam orang yang belum jadi free radical, iaitu dekat sini. Kita keluarkan yang ni tadi, kita buat macam ni. Supaya kita senang nampak. Apa jadi kat sini ialah, yang ini akan pergi ambil hidrogen ni. Yang ini akan pergi sini. Lepas tu apa jadi kat dia? Apa jadi kat dia adalah yang Cl tu dia akan jadi hidrogen akan pergi dekat dia kan. Ni Cl, hidrogen akan pergi dekat dia dan dia akan jadi HCl. Dan akan bentuk satu lagi free radical, iaitu dekat sini, ni CH2 ni dia akan jadi CH2 yang ada free radical. Lepas tu yang ini. Macam tu. Lepas tu yang free radical yang baru terbentuk ni yang ini CH3 CH3. Yang ini tadi CH2 yang ada dot ni kan. Yang ini dia akan menghentam klorin yang belum jadi free radical. Dan apa jadi dekat dia tahu? Dia akan, klorin ni dia akan ambil ni. Satu daripada klorin dan satu lagi akan pergi kepada klorin yang satu lagi. Apa jadi dekat dia? Dia akan dapat ini. CH3C, salin balik CH3, salin balik yang lain-lain ni. Lepas tu, yang CH2 tu, dia dah dapat Cl. So, ini adalah propagation. So, siap. Step yang ketiga, bila dah membiak, bila dah propagate, dia akan mati. Dia akan terminate.
Okey, termination. Dalam termination ni pula, okey, dalam termination apa jadi? Free radical akan membunuh free radical yang lain. So, korang ada 3 free radical. Satu free radical ini, satu free radical klorin. Okey. Satu lagi adalah yang ini. Ni pun free radical tadi kan. Yang ini tadi, CH2 yang ada titik. Ni free radical. So, yang first adalah bunuh sesama sendiri dulu. Maksudnya Cl akan bunuh Cl. Dan dia jadi apa? Okay, Cl ni dia jumpa dengan yang ini, dia pun sambung. Korang sambung je, Cl sambung dengan Cl. So, satu. Yang ini pula dia bunuh sesama sendiri. Bunuh sesama sendiri maksudnya yang ini. Okay, satu lagi CH3, CH3, CH3. Bunuh sesama sendiri, apa dapat? Dia akan dapat, korang sambungkan je. Sambungkan je, sambungkan je. Maksudnya salin balik CH3. Ni nah. Lepas tu C yang tengah tu, lepas tu ni atas, dekat sini. Okay, ni CH2 ni kan, ni dengan ni korang sambungkan. Sambungkan maksudnya CH2 sambung dengan CH2. Lepas tu salin balik yang lain. Macam tu je. Okey. Sekarang ni dia dah bunuh satu sama lain lah. Bunuh satu sama lain maksudnya Cl bunuh Cl. Yang ini dia jumpa macam ni. Okey. Last kali bunuh satu sama lain. Satu sama lain maksudnya free radical klorin akan bunuh free radical CH2 tadi. Dia bunuh maksudnya dia react lah. Jadi apa dapat? Sambungkan je Cl ni. Ini dia akan jumpa dengan ini. Jadi dia jadi apa? Sambung je lah. Sambungkan dekat CH2 tu. Lepas tu yang lain tu salin je balik. Okay, dah siap. So inilah dia yang kita nak. Okay. So ini jawapan untuk soalan nombor 6.